الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah suruhan Allah pada setiap masa dan di mana juga kita berada. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah sentiasa memenuhi hidup kita di dunia dan di akhirat sana. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk Ibrah Isra dan Mi'raj. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Isra dan Mi'raj merakamkan banyak pengajaran yang dapat kita petik untuk dijadikan pedoman. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dimuatkan beberapa tauladan, antaranya peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan untuk memilih susu atau arak sebagai minuman. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil susu sebagai pilihan. Maka dikatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu telah memilih fitrah. Jika kamu memilih arak, nescaya umatmu akan terpedaya. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kejadian ini melalui ayat yang dibacakan pada permulaan khutbah di dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang maksudnya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Manakala Mi'raj pula adalah perjalanan baginda dari langit pertama hingga ke Sidratul Muntaha, seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Najm ayat 13 hingga 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asal di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asal pada kali ini ialah
semasa di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pandangan yang indah di situ yang diizinkan melihatnya, dan tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhannya. Para tetamu Allah yang dimuliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak ibrah. Antaranya yang pertama, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dada baginda dibelah dan hatinya disucikan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memelihara hati daripada noda dan dosa. Yang kedua, perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam keadaan sedar dan jaga sebelum diangkat Mi'raj ke langit. Dan ini memberi pengertian bahawa masjid merupakan wadah hubungan antara hamba dengan penciptanya. Oleh itu, kita harus terus meningkatkan iltizam dan kesungguhan mengimarahkan masjid agar kita tergolong dalam golongan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tunggangan yang mampu bergerak jauh dengan kelajuan yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Dan ini membuktikan bahawa keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kekayaannya dalam menjadikan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh logik akal manusia. Apakah kita masih meninggi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak mampu menandingi sedikit pun? Yang keempat, dalam perjalanan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teman perjalanan. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahawa teman merupakan kekuatan bagi seseorang. Terbukti hidup manusia memang sukar tanpa teman. Namun teman yang kita pilih haruslah yang mampu membawa kita menuju kepada mardhatillah, seperti mana malaikat Jibril yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini. Yang kelima, dalam peristiwa ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa menyaksikan pelbagai gambaran siksaan bagi manusia yang ingkar. Baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan siksaan-siksaan yang mengerikan, seperti orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim, pengamal riba dan penzina. Semua peristiwa ini haruslah menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita agar kita tidak terjerumus ke lembah dosa dan kebinasaan. Yang keenam, hikmah dari ibrah yang paling besar dalam peristiwa ini adalah kewajiban solat 5 waktu yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala secara terus tanpa perantaraan malaikat. Ini menggambarkan betapa pentingnya perintah solat kepada setiap muslim. Namun malang sekali kita masih mengambil sikap sambil lewa dan sering mengambil mudah akan kewajiban menunaikan solat fardu. Justru peliharalah solat dengan sebaik-baiknya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
suratul Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sembahyang mereka. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada khutbah pada hari ini, khatib ingin menyimpulkan beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Yang pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pengajaran kepada kita agar sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, kerana azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih bagi mereka yang menderhaka kepadanya. Yang kedua, Maha Suci Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa yang memperjalankan hamba-Nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan yang jauh pada suatu malam sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran dalam melakukan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, marilah kita bersungguh-sungguh menjunjung perintah melaksanakan solat dengan khusyuk, berkualiti dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut ayat 45, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور